Depresi dalam kalangan rakyat Malaysia. Masyarakat hari ini berdepan dengan pelbagai isu yang melibatkan elemen mental dan fizikal. Isu-isu ini memberi kesan kepada seseorang yang sehingga menjejaskan tahap kesihatan mental mereka. Kau merupakan statistik pada tahun 2019 hingga 2020 tentang bunuh diri. Mereka merupakan kereta akhbar mengulas tentang depresi di kalangan rakyat Malaysia. Peningkatan kadar bunuh diri semakin meningkat semasa pemerintah kawal pergerakan akibat kesudahan yang dihadapi. Terang langkah untuk menurunkan ialah KKM menambah 1,000 aspek kesihatan. Ibu bapa peranan memberikan kasih sayang kepada anak. Pada hari ini, kita akan mempelajari serba sedikit tentang aliran pemikiran falsafah. Aliran pemikiran falsafah terbahagi kepada dua, iaitu teoretikal dan praktikal. Dalam konteks hari ini, saya akan terangkan dengan lebih mendalam tentang teoretikal. Teoretikal bermaksud memberi jawapan bagi persoalan asas kehidupan tentang kewujudan Tuhan, alam manusia dan lain-lain. Psikologi merupakan salah satu ilmu daripada falsafah teoretikal, di mana ianya mengkaji fungsi mental dan tingkah laku sosial seperti emosi, perasaan dan sifat kendiri seseorang. Seperti yang sudah maklum, tokoh yang dikenali ramai iaitu Imam Al-Ghazali ada membahaskan mengenai emosi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menurut Imam Al-Ghazali, emosi terbahagi kepada 7, iaitu benci, cinta, harapan, marah, sedih, sombong dan takut. Berdasarkan pandangan tokoh falsafah, masalah emosi boleh disimpulkan bahawa segala pengalaman hidup mempengaruhi emosi seseorang. Emosi yang tidak stabil boleh mendorong manusia melakukan perkara di luar tabi'i. Sebagai contoh, apabila kita berasa marah ataupun kecewa akan sesuatu perkara, kita akan mudah cenderung melakukan perkara yang tidak sepatutnya seperti mencederakan orang lain maupun diri sendiri. Apa tindakan kita sebagai pelajar dalam menangani masalah emosi? Yang pertama, sentiasa mendapatkan bantuan pakar atau orang sekeliling jika mempunyai sesuatu masalah. Jangan hanya berdiam diri jika terdapat sesuatu yang mengganggu fikiran. Segeralah memaklumkannya kepada orang yang kita lebih rapat atau selesa. Yang kedua, tidak mendedahkan diri kepada persekitaran yang negatif. Tidak bergaul dengan rakan-rakan yang membawa pengaruh buruk atau hadir ke tempat-tempat yang boleh membawa tekanan emosi kepada diri, seterusnya boleh menyebabkan masalah seperti depresi. Di samping itu, pelajar juga boleh melakukan aktiviti kegemaran atau aktiviti yang boleh membawa kebahagiaan kepada diri, seperti membaca buku kegemaran, mendengar muzik kegemaran, meluangkan masa dengan orang tersayang dan juga boleh berkongsi hobi mereka bersama ahli keluarga, saudara, jiran atau rakan. Akhir sekali, pelajar perlu mendapatkan tidur dan rehat yang mencukupi. Pelajar memerlukan sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam waktu tidur setiap hari untuk memastikan otak berfungsi dengan baik yang boleh memberi kesejahteraan kepada emosi dan juga boleh memastikan tubuh badan dapat berfungsi secara optimal. Pada pandangan saya, berdasarkan topik 4 iaitu konsep insan sejahtera dari perspektif falsafah, psikologi dan sosiologi, dapat saya tafsirkan bahawa saya dapat mengetahui tentang konsep-konsep mencirikan keinsanan di mana manusia mempunyai akal fikiran untuk berfikir secara rasional bagi membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Namun begitu, saya amat kecewa dengan isu semasa yang dibangkitkan di Malaysia mengenai masalah emosi yang membunuh rakyat Malaysia. Dalam isu ini, ramai masyarakat kita tidak berfikir panjang untuk melakukan sesuatu dan mereka juga berfikir dengan membunuh diri dapat menyelesaikan masalah lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang. Masyarakat terpaksa mengharungi pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan banyak masalah timbul. Contohnya, ramai pekerja dibuang kerja, perniagaan tidak dapat beroperasi seperti biasa dan masyarakat juga terbatas untuk melakukan aktiviti di luar bersama keluarga kerana takut akan wabak virus yang merebak. Hal ini juga menjadi punca kepada masalah emosi yang menyebabkan mereka membunuh diri dan merumitkan lagi keadaan serta menyusahkan masyarakat sendiri. Cabaran menghadapi masalah emosi. Seseorang mudah dipengaruhi perkara negatif, terutama melalui media massa yang menyebabkan seseorang itu mudah mengalami tekanan emosi dalam menangani sesuatu masalah. Pengurusan diri yang tidak dikawal dengan baik menyebabkan tekanan kepada diri apabila terlalu leka dengan perasaan negatif yang memberi kesan kepada kesejahteraan emosi dan mental. Masyarakat kurang peka terutama apabila seseorang itu mempunyai masalah menyebabkan mereka mengalami gangguan emosi kerana tiada siapa yang memberi dorongan. Masyarakat yang suka berkata kasar tanpa memikirkan perasaan orang sekeliling terutama dalam media sosial menyebabkan tekanan kepada seseorang.
Peningkatan kadar jenayah pada era pandemik disebabkan oleh masalah kewangan, menyebabkan menghalang kepada pembentukan insan Cikgu sejahtera. membincangkan tentang depresi atau tekanan mental mengakibatkan jumlah kematian masyarakat Malaysia kini bertambah secara drastik. Segala masalah ini bermulanya daripada penularan wabak COVID-19. Mereka seolah-olah buntu mencari jalan penyelesaian untuk menyara kehidupan seharian kerana setengah daripadanya hilang pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Apa yang membimbangkan lagi, kanak-kanak yang tidak bersalah turut menjadi mangsa depresi sehinggakan otak mereka tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh yang demikian, ibu bapa harus memainkan peranan menjadi pembimbing dan tempat untuk anak-anak mereka meluahkan perasaan tentang masalah yang mereka hadapi.